Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Idris Bazan Abidin, uh, pencipta produk Tamarkol. Jadi hari ini saya nak berkongsi technical aspek produk kita ni ya. So jika anda nak menjadi penjual bagi produk ini, anda perlulah mahir dengan technical aspek dia. Nanti supaya anda tidak keliru atau anda juga tidak memberikan info yang salah kepada pengguna-pengguna di luar sana ya. Produk ini tidak dibuat sepanjang masa di kilang ya. Apabila anda membuat tempahan dan bayaran telah dibayar dan kami dah menerima tempahan itu, maka setelah itu barulah produk itu mula dibuat di dalam bekas dia ya, seperti ini ya, untuk 1 kilo atau ini, dan juga kita akan buat dalam bekas-bekas yang lain. Untuk pos contohnya kita akan letak dalam botol plastik yang tak tumpah macam ini. Kalau penghantaran direct atau ambil di kilang direct bolehlah, sebab dia akan tumpah. So kita kena faham aspek technical produk ni. So apabila kita dah buat, kita akan bagi tarikh di atas dia, tarikh pembuatan. Maksudnya fermentasi tamar itu bermula apabila dia mula dibuat, waktu tarikh itu kita letak. Jadi sebenarnya dia ada dua komponen. Satu adalah tamar biasa ya, macam ni tamar. Ni ada tamar biasa. Jadi so harga yang kita bagi bergantung kepada jenis tamar yang kita gunakan. Contohnya yang ini adalah tamar Mariami. Jadi dia ni jenis tamar kayangan lah. Tamar-tamar yang kayangan tu mahal lah sikit kan. Kalau kita guna tamar yang murah, maka harga produk ni akan murah. Dia komponen produk ni ada dua saja. Satu kita panggil tamar, dan apabila proses ni kita nak mulakan, kita hanya masukkan tamar di dalam bekas ni, dan kita akan masukkan liquid rahsia. Ini adalah liquid yang kami hasilkan melalui penyelidikan sunnah ya, sebab saya menjalankan penyelidikan sunnah lebih daripada 20 tahun, dan ini adalah finding dari penyelidikan itu, liquidnya. Jadi apa yang kami buat sebenarnya di kilang kami, yang ada di kilang kami adalah liquid rahsia ni, formula rahsia ni. Jadi apabila tempahan dah ada, kita masukkan tamar di dalam balang ni, dalam bekas, dan kita kemudian masukkan liquid rahsia ni. Jadi itulah memulakan proses fermentasi bagi tamar ini. Jadi maknanya apabila tamar ini sampai, mungkin apabila tempahan dibuat setelah seminggu sampai kepada tuan puan, maknanya produk ini fresh. Jadi dalam proses itu, katalah saya bagi tarikh 1 hari bulan sampai 5 hari bulan. Contoh saya bagi contoh 5 hari bulan. Atau tuan ambil lebih awal, maka biasanya produk ni hanya akan manis saja peringkat awal. Setelah 5 hari ya, proses ni dah mula agak matang. Selepas 5 hari kita akan lihat tamar dia dah mula lembut, dan tamar itu akan lebih sedap. Jadi kita dah mula boleh makan lah. Saya kata dalam 5 hari dah mula boleh makan. Jadi itulah benda yang kena kita sampaikan kepada pengguna, bahawa mereka akan dapat fresh ya. Dan proses itu berlanjutan di dalam bekas itu apabila mereka dapat produk ni. Jadi selepas 5 hari, saya kata 5 hari, 1 minggu dah produk ni boleh dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. So sifat produk ni adalah sangat lembut sebab dia diferment dalam liquid ni. Selepas 5 hari dia mula lembut. Kemudian by time dia akan menjadi lebih masam, sedikit masam. Saya kata maksudnya pembentukan asid telah mula berlaku, dan dia sebenarnya bukan masam yang sangat masam. Ya, contohnya ini adalah yang saya dah buat selama 10 hari. So dia sangat lembut. Bismillah, saya makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit masam rasa pada tamar tu, dan liquid dia Bismillahirrahmanirrahim, manis, sangat manis.
Saya nak bagi satu lagi contoh ya. Saya nak bagi satu lagi contoh. Teknikal ya. Saya nak cerita tentang teknikal. Ini adalah balang yang telah di-ferment lebih daripada 1 bulan. Maknanya apabila kita dapat produk ni, kita biasanya akan konsum 1-2 biji waktu bersahur, 1-2 biji waktu buka, tapi tak habislah. Maknanya apabila dia dah menjelang 1 bulan, so saya nak tunjuk technical aspek dia. Tamar dia masih sama macam ni, tapi dia lembut sama. Ya, saya buka tamar ni, ini ada proses lebih dari 1 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Tamar ni sudah ketara rasa masam dia berbanding yang 1 minggu tadi. Maknanya dia sudah membentuk alpha hydroxy acid sebenarnya. Tapi bagi saya suka yang masam ni. So maknanya fermentasi setelah lalui fasa 1 bulan, dia dah menghasilkan lebih banyak AHA berbanding karbo yang sedia ada, sebab tamar tu kan kemanis kan. So karbo tu dah tukar kepada AHA. So ini tamar ni dia baik untuk penghadaman, baik untuk perut, baik untuk usus, baik untuk pencegahan gastrik, pencegahan asma. Sebab teknologi ni saya dah gunakan lebih daripada 12 tahun, 13 tahun lah. Saya dapat dalam tahun 2008 kalau tak silap saya. Teknologi ni mula saya dapat. Cuma dulu saya menggunakan bahan yang lain. Bukan dates, bukan tamar. Sebagai bahan asas dia. Sekarang saya buat menggunakan tamar. Jadi teknologi dia sama. Dia akan menghasilkan AHA, cuma sedikit berbeza lah AHA dia ya. Jadi selepas sebulan lebih dia akan rasa lebih masam. Dan ini adalah dia punya liquid fermentasi tu kan. Fermentasi tu, okay, bismillahirrahmanirrahim. Berbanding dengan yang 1 minggu tadi, yang sebulan lebih ni, rasa masam itu lebih ketara berbanding rasa manis. Yang seminggu tadi rasa manis lebih ketara. Jadi proses itu continuously. Ada orang tanya, perlu ke produk ni disimpan di peti ais? Chiller. Saya kata tak perlu di luar, sebab kita perlukan proses itu fermentasi. Katalah selepas 1 bulan, saya suka rasa selepas 1 bulan. Jadi saya tak nak dia bergerak lebih masam, maka saya simpan dia di dalam chiller, peti ais, supaya proses itu kita perlahankan, minimalkan supaya dia tidak lebih masam. Dan kalau tamar tu akan habis, liquid tu kemudian kita botolkan. Botol lah dengan botol apa-apa, sebab dia ada gas. Saya botolkan dengan hard botol macam ni. Tuan-tuan boleh botol dengan botol apa saja, tapi selalulah buka atau nak hentikan proses tu, letaklah dalam chiller. Ini sebulan lebih, jadi kita boleh minum. Ini adalah produk Kol Tamar. Yang tadi kita Kol kan, ini adalah Kol Tamar. Yang tadi Tamar Kol. Bila saya minum saja, dia macam neutralkan asid gastrik HCl dalam perut saya, menyebabkan dia ditukar kepada gas, kita pun sendawa. Jadi perut kita lega lah, mana yang tidak terlalu asidik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia ketara rasa masam dan manis, dia mix lah. Jadi tuan-tuan jangan kata dia masam. Sebenarnya walaupun saya sebut dia kol, cuka, tapi sebenarnya dia manis. Rasa manis itu melebihi rasa masam dia. Bukan rasa masam melebihi. Dan dia tidak membakar ya. Macam kalau kita kata teknikalnya kol dalam pasaran kol tamar tu, dia acidity dia tu terlalu rendah pH dia. Yang ni tak. Dia bukan asid acetic, bukan asid ethanoic, bukan asid lain-lain tu. Dia adalah alpha hydroxy acid yang kita sebut sebagai AHA. AHA ni beza, dia lembut. Rasa manis tu lebih daripada rasa masam dia. Jadi saya nak kongsi satu lagi aspek teknikal produk ni ya. Ada orang bertanya, sebab tamar kalau kita ferment, rendam, dia akan membentuk ethanol. That's right, itu betul. Dalam proses biasa,
tama yang direndam akan membentuk fermentasi yang menghasilkan etanol, ya, alkohol, sejenis alkohol. Lama-lama alkohol itu akan meningkat tinggi, dan kalau kita konsum di peringkat pertengahan itu, peringkat alkohol tu, kita boleh mabuk sebab alkohol tu adalah sejenis arak. Ada orang dia tahan, mungkin dia tak mabuk, tapi sebenarnya dia betul-betul yang dalam proses tu kita menghasilkan arak. Jadi dalam proses pembentukan tama biasa, kol tama biasa, proses ini memang mereka jadikan begitu. Memang dia akan hasilkan arak. Kemudian apabila arak ni, etanol ni dah terbentuk, maka etanol itu disambung proses fermentasi dia sehingga arak itu, ya, peringkat arak itu dia mabuk lah. Memang haram sebab dia arak. Tapi by time dia akan bertukar kembali kepada asid. Ini adalah dalam proses, kita kata fiqh, benda yang halal bertukar menjadi haram, kemudian dia bertukar kembali menjadi halal kerana konfigurasi formula dia sudah berubah sifat dia. Ya, itulah yang kita sebut sebagai kal tama, cuka tama. Tetapi dalam proses yang saya jalankan, liquid rahsia kami ini menyebabkan pembentukan alkohol itu tidak berlaku. Maknanya karbo gula tadi ditukar directly kepada asid. Jadi dia tidak melalui proses pembentukan intermediate tadi, pembentukan alkohol. Jadi dalam proses ini, maknanya kalau tuan-tuan terima seminggu, sebulan, langsung tidak akan terbentuk alkohol sebab liquid rahsia kami menukar karbo directly daripada karbo kepada alpha hydroxy acid. Jadi di situ secara teknikalnya tuan-tuan kena faham dan fahamkan kepada pembeli-pembeli bahawa dalam proses kita menggunakan liquid rahsia, liquid yang kita cipta dari kajian puluhan tahun. Liquid itu menyebabkan proses ini berbeza dari proses biasa. Dia tidak membentuk alkohol. Sebaliknya dia directly membentuk asid. Namun asid yang terbentuk pun bukanlah asid macam dalam proses kol biasa tu. Asid yang terbentuk adalah alpha hydroxy acid. Alpha hydroxy acid adalah sejenis asid nano. Maksudnya alpha hydroxy acid ni adalah asid nano yang apabila kita konsum, dia directly boleh masuk ke dalam salur darah kita melalui mulut, melalui usus, ya, directly, ataupun melalui proses penyerapan nutrien biasa pun boleh. Dia AHA. Dan secretly saya reveal lah sedikit, ya. Apabila kita dah bentuk AHA ni sebenarnya juga digunakan sebagai kosmetik. Tuan-tuan tengok muka saya berumur hampir 60 tahun. Saya berkebun, berpanas, berterik. Muka saya sebenarnya sama macam pak tani yang di luar sana. Mukanya nampak kesan terbakar, hitam, kesan kerja teruk, jeragat. Tapi kalau tuan-tuan tengok muka saya ni bersih kan, sebenarnya saya menggunakan this produk apabila dia dah melalui fasa fermentasi. Janganlah ambil liquid dia waktu seminggu. Selepas 1 bulan, 2 bulan, liquid dia tu kita botolkan. Liquid dia tu kalau kita sapu muka, dia menjadi whitening agent, kosmetik pencerah. Cuma ini adalah pure, hasil pure. Maksudnya dia pekat dan melekit. Dia pure. Jadi itu sebab saya gunakan ini sebagai luluh. Maksudnya saya luluh muka atau badan, dia kerana dia melekit sikit. Selepas setengah jam atau 1 jam, saya pun bila semula mandi, keluar angin kan, keluarkan angin tu menyebabkan perut kita lega lah. Jadi apabila saya konsum ni memang akan keluar angin. Jadi apabila kita sapu muka, selepas 1 minggu, 1 jam, setengah jam, 1 jam, bilas sebab dia melekit. Tapi kalau kita tahan tak melekit, tak apa. So sebenarnya ini adalah kosmetik. Dia juga kosmetik, boleh diguna. Jadi tuan-tuan tengok muka saya kan cerah kan, sebab setiap 2-3 hari sekali saya pasti guna, insyaAllah akan guna produk ni. Dan saya juga pakaikan pada isteri saya luluh isteri saya tu
seluruh badan. So melekit sikit lah. Jadi kalau tuan-tuan tak suka dia melekit, cepat bilas lah maksudnya. Jadi dia boleh guna sebagai kosmetik. So adalah kaedah-kaedah lain. Kalau saya pasarkan dia sebagai kosmetik, saya guna kaedah lain supaya dia tidak terlalu melekit. Yang ini dia agak melekit. So dia akan cerahkan kulit kita. So saya ada 2-3 teknologi lah. Yang ni salah satu. Saya ada 2, 3, 4, 5 teknologi yang bahannya sama, prosesnya sama, atau bahan kita tukar. Dia boleh diguna sebagai whitening agent. Tuan-tuan tengok saya tak ada nampak licin sebab selulit, dia akan menanggalkan selulit. Tuan-tuan nampak saya alhamdulillah tak ada jeragat kan. So dia menanggalkan jeragat dalam 1 minggu saja, jeragat akan hilang, jeragat yang biasa, kecuali jeragat contohnya pertukaran hormon seperti menopause. Menopause yang juga menghasilkan jeragat. Yang tu this product biasanya tak dapat nak selesaikan. Tapi kalau jeragat biasa 1 minggu saja hilang. Kalau orang-orang yang dah tua, yang dah kedut, sapu besok pagi hilang kedut tu, tak ada kedut. Memang saya biasa bagi pada orang tua-tua, mereka sapu besok pagi hilang kedut tu, ya. So apa yang saya nak share adalah technical aspect bagi produk kita ni, ya tuan-tuan, yang saya kata saya kata potensi untuk jadi pengedar. Tuan-tuan wajar tahu aspek-aspek produk ini. Jadi saya kongsikan aspek produk ini untuk puan-puan fahami betul-betul bahawa this product dia menghasilkan mengandungi tamakol. Dia lebih baik dari segi nutrien, dari segi perubatannya berbanding tamar biasa. Tamar biasa tu pun dah memang baik, ini lebih baik dipertingkatkan. Inilah sesuai dengan hadis bahawa para anbiya tu buat tamakol. Dan dia juga dalam produk ni ada kol tamar, liquid dia tu kol tamar. Jadi liquid dia tu sendiri adalah ubat bagi kita untuk mencegah kelaparan. Jadi saya kalau lapar, saya ambil satu sudu, saya tak perlu makan. Mungkin saya boleh melewatkan, bukan maksud tak perlu makan. Kadang-kadang saya sibuk, saya ambil saya ada ceramah 2 sesi kata satu hari tu. Tak sempat nak makan. Selepas ceramah yang pertama tak sempat nak makan, buat persediaan untuk ceramah kedua. Jadi saya minum 1 tutup, 2 tutup. Saya pun rasa kenyang, relax, tenang. Biasanya kalau kita tak makan kita akan menggetar kan, tapi kalau kita guna produk ni kita tak menggetar. Dan itulah dia punya kelebihan. Itulah yang ambiak dulu yang berzikir, makan kurang tu boleh. Itulah secretly, saya cerita secretly lah daripada kajian saya tu. So daripada situ apabila dia dah melebihi 1 bulan, 2 bulan, kita tengok slightly sour, so dia boleh digunakan sebagai kosmetik. Jadi kalau ada yang nak bangunkan kosmetik, nak pasarkan kosmetik dengan saya nanti, khusus untuk kosmetik, itu kita bincang lain lah. Dan memang saya buat kosmetik. Saya memang, tuan-tuan search dalam FB saya, memang saya menghasilkan kosmetik atas jenama Maya, ya, atas jenama Maya. Tapi dia menggunakan bahan yang lain, teknologi yang sama, ya, teknologi yang sama. So this teknologi sebenarnya saya juga buat habatus sauda menggunakan teknologi ini. Yang cuma rasa habatus sauda tu kurang sedap. Jadi sebenarnya kita boleh konsum produk macam ni tapi menggunakan raw material habatus sauda untuk memanaskan badan, menyihatkan badan. So itu kita bincang lain kali lah bagaimana kita nak pasarkan produk. So this aspect, this teknologi, saya dah buat research, dah Google lah, anak saya buat Google. Kami pernah present teknologi ni dekat New Delhi, di India, sebuah universiti di sana. Dekat Malaysia pun kami selalu present pertandingan-pertandingan sains di peringkat universiti. So kami biasalah dapat gold award peringkat industri. So anak saya buat di India pun dapat award. So berdasarkan research saya, this teknologi yang zaman moden ini adalah the first of its kind, yang wujud setakat yang saya tahu lah, ya, setakat yang saya tahu adalah pertama di dunia formula begini, dan tidak ada lagi di tempat lain. So kita saya melihat ada potensi pasaran yang sangat luas, kepelbagaian produk yang sangat luas daripada
makanan, minuman, pencegahan asma, pencegahan gastrik, pencegahan migrain, pencegahan berbagai penyakit. Contohnya kalau ada orang yang kena kanser, dia pergi kemo kan. Selepas kemo mereka collapse, tak boleh bangun, pening kepala. So kalau saya bagi produk-produk macam ni, dia minum, besok dia bangun biasa, boleh berjalan. Memang saya bagi. Dan contohnya orang-orang yang sakit jantung kan, buat stent ke, pembedahan bypass ke, atau apa-apa ke, mereka ni cepat gemuruh. Jadi apabila saya bagi produk ni, mereka rasa tenang. Memang saya dah dah hampir 10 tahun bagi kepada pesakit-pesakit jantung, pesakit-pesakit pembedahan jantung. Atau anak-anak yang ada penyakit autoimun, hydrocephalus, contohnya kepala yang besar tu, macam-macam penyakit yang saya gunakan this product. So kita ada potensi pasaran yang besar. Maknanya kita target sekarang untuk bulan puasa kan, menjelang bulan puasa kita target adalah tamakol. Tapi selepas itu kita tidak berhenti rangkaian pemasaran kita yang kita asaskan secara ad hoc ni lah, tidak tersusun betul, masih primitif lah cara kita kan. Tapi selepas hari raya kita akan susun betul-betul untuk produk-produk yang lain, seperti kosmetik, asma, gastrik. Tapi kita tidak labelkan dia sebagai pharmaceutical, kita labelkan dia sebagai food and drink product. Sebab kami punya kilang tu bawa inspection KKM food and drink product. Maknanya dia tidak pergi kepada taraf pharmaceutical. Walaupun dia boleh menyembuh, tapi kita tak letak dekat stiker tu kan. Tapi kalau kita berniaga online, saya letak je dekat stiker. Kalau kita berniaga dekat premise tak boleh. Kita hanya letak. Dan this product sebenarnya saya guna sebagai brain booster kepada anak-anak saya. Memang anak-anak saya ni menggunakan brain booster yang saya cipta ni, menggunakan teknologi ni. Bahan kadang-kadang berbeza lah, ada 2-3 jenis bahan. Tapi memang saya guna kepada anak saya, cucu saya. Macam anak saya mengandung, daripada mengandung dah konsum satu tutup ni, dah anak tu keluar tak ada alhamdulillah tak ada kuning, tak sampai kena masuk hospital lah maksudnya ya. Kalau dia ada karat susu dekat mulut, kita letak terus hilang. Itulah maknanya saya just cerita technical aspect, betapa luasnya fungsi, betapa luasnya potensi ekonomi produk. So come with us. Secara mungkin tuan-tuan tengok cara kami susun ad hoc tak begitu profesional, tak apa, kita jalan dulu. Selepas Ramadan, selepas hari raya nanti baru kita susun proper untuk pemasaran. Dan tuan-tuan yang sudah menjadi pemasar kami akan pastikan berada di dalam rangkaian yang akan kami bina selepas ini. Saya rasa itu saja technical aspek yang saya kongsikan pada hari ini. Kalau apa-apa ada soalan boleh tanya dalam WhatsApp ya, supaya saya boleh jelaskan. Kalau tuan-tuan nak lebih detail lagi konfigurasi konfigurasi chemical ke, chemical reaction ke, pH reaction dalam asid, semua kami ada buat kajian tu ya. Reaction dalam asid gastrik HCl, macam mana dia tukar daripada 2.0 kepada 2.7, 2.9, itu semua berbanding dengan Gaviscon macam mana. Semua tu kami dah buat di kilang kami, di lab kami, dan di Mara Halal Park Tambun. Ya, kami punya premis kilang adalah di Mara Halal Park Tambun. Company kami Biotech Era Global Sdn Bhd. Brand trademark yang saya gunakan adalah Diris Laboratories. Saya main researchernya adalah Idris bin Zainal Abidin. Saya itu saja. Sekian, terima kasih.